Study kelas online ni memang sangat-sangat susah. Siapa yang tengah study kelas online, aku memang respect dekat korang. Sebab once kalau korang study kelas online ni kan, korang masuk kelas online tu, korang kena full focus, and kalau korang miss anything kan, korang memang completely lost. So, untuk video kali ni aku nak terangkan dekat korang 10 tips untuk study kelas online. Tips yang pertama adalah baca syllabus sebelum korang nak study anything. Once kalau korang dah kuasai syllabus sebelum cikgu korang nak ajar ataupun sebelum korang nak mula kelas online, itu ibarat macam satu kelebihan untuk korang untuk menguasai sesuatu subjek ataupun menguasai sesuatu tajuk. Even kalau ada quiz ke ataupun anything kan, macam soalan-soalan cikgu bagi dalam kelas online tu, memang senang untuk korang nak score. Tips yang kedua adalah korang kena get ready ataupun korang kena prepare. Sebelum korang nak start kelas online kan, korang kena check korang punya webcam, korang punya mikrofon ataupun anything yang berkaitan dengan korang belajar. Sebab aku cakap macam ni kan, nanti tak adalah macam korang nak mulakan kelas online tu tiba-tiba mikrofon korang rosak ataupun kamera korang buat hal ke macam tu kan. So itu lagi bagus korang kena prepare sebelum korang nak start kelas. Korang kena tentukan dekat mana cikgu korang tu belajar. Sebagai contohnya, adakah cikgu korang tu belajar dekat aplikasi Zoom ataupun dekat Google Meet ataupun dekat mana-mana. Okay, tips yang ketiga adalah korang kena duduk dekat tempat yang betul-betul comfortable. Korang kena duduk dekat kerusi korang tu dalam jangka masa yang betul-betul lama. Aku galakkan korang supaya korang pilih kerusi yang betul-betul comfortable ataupun tempat yang betul-betul selesa untuk korang tengah buat kelas online korang tu lah. Nanti tak adalah tulang belakang korang sakit ke ataupun anything lah, pinggang korang sakit ke, bahu korang sakit ke, disebabkan daripada tempat duduk korang yang tak selesa. Plus kalau korang rasa macam time korang tengah study and korang rasa macam tak selesa kan, korang akan rasa hilang mood untuk korang nak study. So aku galakkan korang kena tetapkan satu tempat yang betul-betul comfortable ataupun selesa untuk korang study. But jangan sesekali study dekat atas katil ataupun study dekat atas sofa. Sebab aku cakap macam ni kan, tak bayangkan korang tengah study dekat atas katil and korang tengok bantal korang rasa macam ini kalau dapat tidur sekejap ni kan syok. Lepas tu korang off kamera, korang off korang punya mikrofon ke anything kan, lepas tu korang tidur and nanti kantoi nanti dengan cikgu kan. So jangan buat macam tu. And even jangan sekali duduk ataupun korang study dekat atas sofa. Sebab sofa tu kan lembut kan, ia akan membuatkan rasa korang rasa macam ini kalau dapat tidur ni kan sedap kan. So, jangan sesekali time korang tengah kelas online tu korang lepak atas katil ke, atas sofa ke ataupun dekat mana-mana. Tips yang keempat adalah korang kena simpan barang yang betul-betul ganggu korang time korang tengah study. Sebagai contohnya handset korang punya laptop, korang punya iPod ke, anything lah yang membuatkan korang rasa time korang tengah study, korang tengok benda tu, korang akan pergi ataupun korang akan layan. So korang just buang ataupun korang simpan benda tu dekat luar. So sebagai contohnya, kalau korang study dekat dalam bilik korang ambil benda tu, korang simpan dekat ruang tamu ataupun dekat dapur ke, dekat mana-mana. Ataupun kalau korang ada handset, so korang rasa macam kalau korang terlalu addicted dekat handset, and sampaikan korang tak boleh fokus time korang tengah study kan. Galakkan korang just off phone korang ataupun mute phone korang supaya tak ada notification masuk time korang tengah study. Tips yang kelima adalah korang kena masuk kelas online. So aku faham memang susah kalau korang study dekat rumah and korang kena masuk kelas online lagi, memang agak susah gila untuk nak tetapkan waktu tu kan. So aku faham perasaan korang, but korang kena study, korang kena masuk kelas. Once kalau korang miss kelas tu, korang rasa macam tertinggal apa yang cikgu korang ajar. And even ada juga setengah daripada korang, aku tahu korang masuk kelas online tetapi korang biarkan benda laptop korang on tetapi korang tidur. So aku tahu, okay. So jangan buat macam tu. Kalau boleh masuk kelas online tu ikut ataupun korang kena keep on track. So korang jangan miss track daripada cikgu korang. So once kalau korang tengah study tu, it's better korang follow cikgu korang daripada korang tidur. Kalau korang tidur tu boleh tidur bila-bila. Lepas korang dah habis study pun korang boleh tidur bila-bila. So aku galakkan korang masuk kelas, okay. Yang keenam adalah korang kena plan time study korang. So, aku memang tahu memang agak susah kan, korang duduk dekat rumah and then korang kena masuk lagi kelas online, memang agak susah. Sebab once kalau korang addicted dekat Netflix ke ataupun dekat drama-drama Korea, korang akan terjebak dalam tu. So memang agak susah untuk korang keluar daripada zone ataupun zone yang menghabiskan masa korang kan. Once kalau korang tak study elok-elok, korang tak fokus, markah korang ataupun markah assignment korang akan drop. Korang punya grade pun akan dapat grade yang tak berapa elok. So, aku galakkan korang time korang study tu, make sure korang buat korang punya timetable korang sendiri, jadual waktu korang sendirilah, supaya korang dapat tahu bila ada kelas online, bila korang kena study, bila ada assignment, bila korang kena hantar korang punya assignment. Kalau korang dah prepare semua benda tu, memang agak senang untuk korang nak dapat grade yang
yang bagus dalam assignment korang. Yang ketujuh adalah study group. So, kepada student yang tengok video aku ni kan, aku nak bagi tahu dekat korang, once kalau cikgu bagi korang latihan kan, aku galakkan korang buat satu group WhatsApp, group Telegram, group Twitter. Dekat Twitter ada group ke? Tu aku tak pastilah, tapi korang try buat group WhatsApp. Lepas tu korang masukkan semua ahli-ahli yang cikgu korang tetapkan tu dalam group tersebut. So, korang bincangkan berkaitan dengan nota ataupun assignment yang cikgu korang bagi dekat korang. So, senang sikit untuk korang nak berkomunikasi. Tak payah korang kena PM sorang. Tak payah buat macam tu kan. And lagi satu adalah, kalau korang ada dalam group kan, senang sikit untuk korang nak share nota. Tak payah penat sangat korang pergi PM sorang. Itu memang agak susah and melecehkan kan. So, it's better korang masuk dalam group, and korang ada anything ataupun korang tak faham anything yang cikgu ajar kan, korang boleh bincang dalam group tu. Memang agak senang sikit lah. Tips yang ke-8 adalah korang kena sentiasa fokus time korang tengah berada dalam study online tu. Okey, sebab aku cakap macam ni kan, kadang-kadang ada cikgu, dia memang takkan ulang apa benda yang dia cakap tu. Dia akan cakap sekali saja and dia takkan ulang dah. So, disebabkan daripada tu, aku galakkan dekat korang kena sentiasa positif ataupun sentiasa fokus time korang tengah study tu. And once kalau korang fokus, korang akan dapat tahu apa yang cikgu tu mengajar, and korang boleh dapat grade yang bagus dalam korang punya exam ataupun assignment korang. And lagi satu, kalau korang tak faham anything kan, korang kena bertanya dekat cikgu tu. Kalau korang macam rasa macam malu ke apa kan, jangan malu, sebab kalau korang malu, korang akan sesat jalan. Tips yang ke-9 adalah korang kena suruh family member korang senyap buat seketika. Sebab time korang tengah study memang agak susah gila lah kan. Time korang tengah betul-betul nak fokus, tiba-tiba ada ibu ataupun ayah ataupun adik-beradik korang tiba-tiba buat bunyi. Memang pantang bagi aku lah, sebab time aku tengah rakam video ataupun time aku tengah study, tiba-tiba orang datang kacau aku kan. Aku memang agak pening, aku rasa marah gila-gila. Once kalau korang rasa macam tu kan, aku bagi tahu dekat korang awal-awal, suruh family member korang senyap buat seketika time korang tengah study online. Tips yang ke-10 adalah, benda ni adalah memang sangat-sangat penting, tetapi ramai orang tak bagi tahu. Benda ni adalah korang kena tentukan korang punya network connection, korang punya internet korang. Korang kena beli internet connection yang betul-betul bagus time korang tengah study online. Sebab kadang-kadang korang punya internet connection tu kadang-kadang boleh drop tiba-tiba, and korang rasa macam korang tengah study online, tiba-tiba korang punya internet tu connection tu putus ke apa kan. Kalau aku berada dekat situasi tu, aku pun rasa marah gila sebab aku tak boleh fokus apa benda cikgu tengah ajar. Okay, time korang nak beli SIM card ataupun korang nak beli wifi dekat rumah kan, korang bertanya kepada orang yang jual benda tu whether korang punya tempat tu support tak network connection yang betul-betul bagus. Sebab aku cakap macam ni, time korang beli SIM card tu, kadang-kadang dia akan bagi tahu yang korang punya tempat tu akan support internet yang betul-betul padu. Tetapi kalau korang dah beli SIM card tu ataupun korang dah pasang wifi, and then korang datang dekat tempat korang ataupun dekat rumah korang, korang buka korang punya wifi signal tu, dia akan tunjuk slow. Korang tengah study, tiba-tiba network putus ataupun tiba-tiba ada masalah connection internet. And lagi satu, kalau korang ada internet connection yang betul-betul bagus, time korang nak hantar assignment apa kan, senang sikit untuk korang nak hantar assignment. Tak adalah time tengah hantar assignment tu korang rasa macam tiba-tiba internet buat hal ke, tak ada macam tu kan. So, aku galakkan korang kena tentukan internet connection korang yang betul-betul bagus. Aku memang faham betapa susahnya jadi seorang student and then study kelas online. Tapi sekiranya korang merupakan student, aku galakkan korang tekan playlist yang aku letakkan dekat sini untuk dapatkan lebih banyak tips untuk student, and memang korang kena wajib tekan playlist tu. And have a great day. Bye.